Bismillahirrahmanirrahim. Perkara-perkara yang berlaku dalam perjalanan ke Khaybar. Kita sambung cerita tentang perang Khaybar. Khaybar ialah satu bandar kota yang dibina oleh orang-orang Yahudi yang berkumpul di situ. Sebahagian mereka memang meletak di situ. Dan sebahagian mereka yang dihalau dari Madinah berkumpul di situ. Menyebabkan mereka membina satu kekuatan untuk menentang Islam. Mempengaruhi kabilah-kabilah Arab. Lalu Nabi SAW mengambil kesempatan daripada perdamaian Hudaybiyah untuk menyerang Khaybar. Kita baca bahagian yang pertama. Operasi Khaybar. Nabi menggerakkan bala tentera untuk pergi ke Khaybar. Salamah bin Al-Kwa' radhiyallahu anhu, ini sahabat, menceritakan ketika kami dalam perjalanan menuju ke Khaybar, salah seorang dari kalangan kami meminta seorang penyair di kalangan sahabat bernama Amir radhiyallahu anhu supaya bersyair untuk memberi semangat. Di mana orang Arab terkenal dengan syair, saja yang dijadikan lagu untuk beri semangat. Lalu Amir bin bersyair, Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina innal qawma baghaw alaina wa in aradu fitnatan abaina fa'anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama in laqaina. Itu antara ungkapan syair dia. Artinya, ya Allah, ya Tuhanku, ya Tuhan kami, kalau tidak kerana-Mu, nescaya kami tidak mendapat petunjuk. Tidaklah untuk bersedekah dan tidak bersembahyang. Sesungguhnya musuh mahu menceroboh kami. Mereka mahu menggoda kami supaya menyeleweng. Kami tetap enggan, wahai Tuhan, turunkanlah ketetapan hati kepada kami dan teguhkanlah pendirian kaki-kaki kami apabila bertemu musuh. Ini makna syair dia. Yang penuh dengan semangat. Rasulullah SAW bersabda, bila mendengar syair dia ni, mudah-mudahan Allah mengurniakan rahmat padamu. Nabi doa. Doa seorang Nabi ini dimakbulkan oleh Allah. Bila Nabi berdoa, bukan calang-calang. Kan doa Nabi Tuhan terima. Dia dapat doa Nabi ini sebab syair yang dibaca ini. Menjadi perkara yang diketahui umum bahawa setiap orang yang dikhususkan oleh Rasulullah SAW beristighfar dan memohon rahmat atasnya, orang itu akan mati syahid. Biasanya begitu. Tuhan beri lebih mati syahid. Mati syahid ini masuk surga dengan tiada hisab. Dan Amir telah dikurnia syahid dalam peperangan Khaybar ini. Dia dapat kelebihan. Di tengah-tengah perjalanan, mereka melalui lembah. Lalu sahabat bertakbir dengan mengangkat suara. Takbir kuat. Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Rasulullah SAW menegur mereka dengan bersabda, kamu tidaklah berdoa kepada Tuhan yang tuli dan tiada, tetapi kamu berdoa kepada Tuhan yang maha mendengar lagi hampir kepadamu. Jangan kuat-kuat sangat. Mungkin ini sebagai satu strategi peperangan. Supaya musuh tak sedar mereka datang. Kalau takbir kuat-kuat, musuh tahu kita ada. Dan memanglah bertakbir dengan perlahan lebih khusyuk. Berzikir perlahan lebih khusyuk. Dan lebih afdal daripada berzikir kuat. Kecuali keadaan tertentu. Bang kena kuat lah. Kalau bang perlahan, orang nak dengar macam mana? Kena nak panggil orang sembahyang. Ada tempat kuat, ada tempat perlahan. Ini kita kena faham, bukan kuat semata-mata. Sebab itu mereka yang berzikir kuat ni salah dari segi adab berzikir. Ada jenis tarikat yang berzikir kuat. Sampai sebuah kapur dengar berzikir. Goyang-goyang tubuh pula. Jadi sudah melampau. Berzikir yang baik ialah dengan tenang.
Bila tentera Islam tiba, mereka tiba hampiran Khaybar di waktu malam. Menjadi kezaliman Rasulullah SAW dalam keadaan begini mengarahkan gerakan ke tempat sasaran di waktu paginya. Mereka bersembahyang subuh dan di tempat bernama Ghals. Orang-orang Yahudi tidak menyedari kedatangan mereka melainkan setelah siang hari. Apabila mereka keluar bekerja menyebabkan mereka lari bertempiaran. Jadi tentera Islam tiba dalam keadaan mengejut. Dan mengejutkan orang Yahudi. Mereka berkata, Muhammad sudah datang. Muhammad sudah datang. Rasulullah SAW bertakbir, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Khaybar dihancurkan, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Khaybar dihancurkan. Ini slogan Nabi pada masa sampai di Khaybar. Allahu Akbar, Ya Allah, Khaybar dihancurkan. Rasulullah SAW mengarahkan supaya diambil satu tempat untuk dijadikan markas tentera Islam. Dipilih markas besar. Markas operasi, markas pemerintah. Bukan perang macam lagu itu, ada markas lah. Markas pemerintah yang mengarahkan pasukan ni, pergi dulu pasukan ni, kemudian pasukan ni di sini. Kena ada markas pemerintah. Nabi ambil satu tempat untuk jadi markas pemerintah. Tiba-tiba seorang sahabat bernama Habab bin Al-Munzir radhiyallahu anhu berkata, adakah tempat ini wahyu dari Allah atau pendapat yang berhubung dengan tipu daya peperangan? Rasulullah ambil tempat ni wahyu dari Tuhan ke ataupun pandangan sendiri? Rasulullah SAW bersabda, bahkan dia pendapat yang berhubung dengan tipu daya peperangan, kata Nabi. Pendapat ni pada pandangan aku untuk strategi peperangan, bukan wahyu dari Allah. Habab berkata, wahai Rasulullah, tempat ini terlalu dekat dengan kota musuh bernama Natut. Kesemua tentera penyerang mereka berada di situ. Di situ mereka boleh nampak gerak-geri kita dan kita tidak nampak mereka. Tempat ni bahaya. Panah mereka sampai pada kita sedangkan panah kita tak sampai pada mereka. Mungkin tempat tu rendah. Tempat musuh tinggi. Kita tidak selamat dari serangan mereka. Dan tempat ini pula kita berada di celah-celah pohon tamar, pokok tamar. Kedudukan tanahnya tidak baik, kata Habab. Habab Rasulullah SAW. Tak baik tempat ini Rasulullah. Kalau Rasulullah memerintah kita supaya berpindah ke tempat yang selamat daripada keburukan ini, sebagai maka adalah lebih baik. Pindah tempat lain. Rasulullah SAW bersabda, pendapat yang baik adalah pendapat seperti yang kamu cadangkan itu. Lalu baginda memerintah berpindah ke tempat lain. Apabila hampir ke kota Khaybar, Rasulullah SAW memerintah berhenti. Suruh berhenti, lalu Rasulullah berdoa. Nabi baca doa. Doa yang dibaca Nabi waktu perang Khaybar. Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma azlal. Wa rabbal aradina wa ma aqlal. Wa rabbas syayatin wa ma adlal. Fa inna nas'aluka khaira hadhihi al-qaryah. Wa khaira ahliha wa khaira ma fiha. Wa na'udzu bika min syarri hadhihi al-qaryah. Wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Ini doa Nabi. Doa ni balik. Makna dia, wahai Tuhanku yang memiliki langit dan apa yang berada di bawah naungannya. Tuhan yang memiliki bumi dan apa-apa yang berada di atasnya. Tuhan yang memiliki syaitan dan apa yang menyesatkan. Sesungguhnya kami bermohon kepadamu kebaikan negeri ini, kebaikan penduduknya dan kebaikan apa-apa yang ada padanya. Kami berlindung denganmu daripada kejahatan negeri ini dan kejahatan penduduknya dan kejahatan apa-apa yang ada padanya. Doa ni sunat dibaca bila kita nak pergi mana-mana negeri orang. Belum masuk negeri itu baca doa ini. Baca doa ni minta Allah Ta'ala pelihara kita kepada kejahatan negeri itu.
berkeburukan. Nak singgah di pula ke, nak singgah mana-mana, molek kita baca doa ni. Doa pelindung. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, teruskan perjalanan kamu bismillah. Setelah berdoa, Nabi suruh jalan go. Persediaan untuk melancarkan serangan. Sebelah malamnya Rasulullah SAW bersabda, waktu malam, demi sesungguhnya di esok hari aku akan berikan bendera kepada seorang lelaki yang kasihkan Allah dan Rasulnya, dan dia dikasihi oleh Allah dan Rasulnya. Nabi kata, esok aku akan suruh bendera perang kepada seorang, tak disebut nama. Orang ni dia kasih pada Allah dan Rasul, dan Allah dan Rasul kasih pada dia. Di waktu paginya ramailah para sahabat datang untuk mendapatkan panji-panji yang dijanjikan itu. Masing-masing mengharapkan bendera itu diserahkan kepadanya. Masing-masing mari awal, dengan harapan Nabi beri bendera. Berebut nak bendera ni. Kelebihan. Orang pegang bendera ni mati dulu pada orang ni. Bukan sembarangan. Sayyidina Umar kata, disebut dalam satu riwayat yang lain, kata Sayyidina Umar, aku tak pernah nak minta jadi ketua. Tak ingin jadi ketua. Tapi hari itu aku nak jadi ketua, kata Sayyidina Umar. Aku pergi awal. Aku harapkan Nabi suruh pada aku. Semangat nak jadi ketua. Dan Nabi sebut begitu. Tiba-tiba Rasulullah SAW bersabda, di mana Ali bin Abi Talib, panggil menatu dia Sayyidina Ali. Nabi panggil Sayyidina Ali, nak suruh bendera, supaya duduk di depan sekali berperang. Biasa Ramadan ni, menatu ni beri projek lah. Atau beri hak sedap-sedap. Ni tak. So jadi penglima. Mereka menjawab, dia sedang sakit mata, wahai Rasulullah. Sayyidina Ali sakit mata. Pergilah padanya, bawa dia kemari. Bawa dia. Setelah Ali radhiyallahu anhu datang, tiba-tiba Rasulullah SAW meludah ke dalam matanya dan berdoa supaya disembuhkan. Nabi mari, saya Nabi meludah dalam mata saya sakit itu. Tiba sembuh ketika itu juga dan tidak lagi merasa sakit. Mukjizat Nabi. Lalu Rasulullah SAW memberi bendera kepadanya. Tiba-tiba Ali radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, adakah saya memerangi mereka sehingga mereka menjadi seperti kita? Terus Nabi naik semangat. Perang sehingga mereka masuk Islam. Sabda Rasulullah, jalankan tugasmu, teruskan perjalanan sehingga berada di halaman mereka. Jangan gopok. Kemudian, bersapa di halaman mereka, kamu kemudian ajak mereka kepada Islam. Ajak masuk Islam dulu, jangan serang lagi. Khabarkan kepada mereka apa yang diwajibkan oleh Allah ke atas mereka daripada hak yang mesti ditunaikan. Hak yang mesti ditunaikan. Mestikan, mereka kata potongkan. Mesti ditunaikan. Manakala demi Allah sesungguhnya engkau berjaya. Dengan sebabmu Allah memberi hidayah pada seseorang terlebih baik padamu daripada mendapat seekor unta berwarna merah. Barang yang paling mahal. Kalau mau berjaya pujuk orang masuk Islam, fadilatnya sangat besar, kata Nabi. Pertahanan Khaybar, wallahu alam.